Saya izinkan saya memberikan sedikit pandangan tentang perkembangan ekonomi mutakhir, terutama kesan dari penurunan harga minyak yang mendadak dan junaman ringgit. Memohon dan mendesak kerajaan supaya bertindak segera. Pada 12 Disember tahun lalu, saya membuat kenyataan umum bahawa Malaysia menghadapi kemelut ekonomi dan rakyat juga harus bersedia untuk menghadapi detik sukar kerana hentakan berganda melalui penurunan harga minyak mentah antarabangsa di samping penyusutan nilai ringgit ke tahap terendah semenjak krisis keuangan 1997. Harga minyak mentah Brent terus menurun sehingga kini menyusut sebanyak 53% dari tahun lepas, yakni daripada purata $108 Amerika Syarikat setung pada Januari 2014 kepada $51 purata bagi bulan Januari 2015. Nilai ringgit kini merupakan mata wang Asia yang paling lemah. Mengesampingkan nilai yen, ia telah menyusut kepada 3.55 ringgit untuk setiap $1 daripada 3.32 setahun yang lalu. Sejak Oktober 2014, ringgit telah menyusut hampir 8.3%. Benar, mata wang Asia yang lain juga menyusut dan terkesan ke atas dolar. Tetapi mata wang Malaysia, ringgit, jatuh hampir 2 kali ganda jika dibanding dengan mata wang Taiwan dan dolar Singapura. Dan 4.59% dan 4.5% masing-masing berbanding dolar Amerika. Harga minyak sawit mentah juga melemah pada anggaran 10% kepada RM2.300 satu tan. Pendapatan daripada minyak dan gas membentuk 30% daripada keseluruhan pendapatan kerajaan. Belanjawan Persekutuan 2015 telah dibentangkan pada 10 Oktober tahun lepas oleh Perdana Menteri, dan ini berasaskan kepada julat harga minyak mentah antara $100 hingga $105 setung. Sebelum penyusutan ke tahap semasa, Petronas telah memberi amaran sekiranya harga minyak mentah pada anggaran $70 hingga $75, keseluruhan sumbangan kepada pendapatan kerajaan akan menyusut 8%. Ini bermakna pengurangan sebanyak 19.4 bilion ringgit daripada anggaran pendapatan 242 bilion ringgit ke atas unjuran belanjawan atau bajet kerajaan 2015. Meskipun dimaklumi bahawa akan berlaku penjimatan subsidi minyak, yang juga kita bantah kerana bila ada tekanan, yang menjadi mangsa awal adalah rakyat terbanyak. Dan ini seperti mana disebut oleh Maybank Research dalam penerbitan terbaru mereka, penyusutan pendapatan sebanyak 8.4 bilion ringgit melangkaui penjimatan subsidi dan akan mengakibatkan defisit fiskal sebanyak 4% daripada KDNK, maknanya terus membengkak dan bukannya seperti sasaran 3% dalam bajet Menteri Keuangan 2015. Menurut Goldman Sachs dan Morgan Stanley, harga minyak mentah bakal terus terapung di antara $40 hingga $50 pada tahun 2015. Kesan kepada pendapatan kerajaan dan defisit akan menjadi lebih parah. Dari segi pelaburan equity, CLSA, Credit Lyonnais Securities Asia, mencatatkan prestasi pasaran saham terburuk Asia pada tahun 2014. Meskipun bursa saham Indonesia, Thailand, Singapura
masih berjaya mencatat pertumbuhan positif. Bursa saham Malaysia mencatat penurunan yang signifikan. Selain daripada faktor di atas, terdapat juga isu berkaitan aliran keluar modal asing daripada kedua-dua pasaran bond ringgit. 45% daripada keseluruhan MGS, Security Kerajaan Malaysia dan Equity. Jadi apakah yang harus dilakukan oleh kerajaan? Pertama, korupsi atau rasuah dan ketirisan perlu ditangani. Kita tidak mampu lagi menunggu laporan Ketua Audit Negara yang akan menedahkan kebobrokan berterusan tahun demi tahun. Melalui Pakatan Rakyat, kami telah bentangkan dalam belanjawan alternatif Pakatan Rakyat 2015 bahawa penjimatan secara konservatif hanya pada kadar 15% dalam ketirisan perbelanjaan. Kalau kita jimat, kita lebih teliti, kita boleh jimatkan hampir 20 bilion ringgit bersamaan 1.6% KDNK. Maknanya ketirisan, pembaziran, rasuah. Kedua, kita harus menghentikan budaya pembaziran, hidup mewah dan boros yang diselimuti melalui proses perolehan yang samar, tanpa tender, dan perswastaan gelap yang diberikan tanpa proses yang lebih telus. Hutang lapuk mesti dimaklum dan tidak boleh disorok. Tiada satu alternatif kepada tata kelola atau good governance yang baik selain daripada maklumat, ketelusan dan pertanggungjawaban dalam pengurusan keuangan negara. Kita tahu skandal 1MDB dan kita harus tegaskan di sini bahawa maklumat perlu diperolehi. Saya mula dedahkan di Parlimen tahun yang lalu sebelum ia menjadi suatu isu besar yang harus ditangani oleh pimpinan negara kita. Ketiga, jawatankuasa krisis nasional yang bersifat rentas parti politik perlu ditubuhkan pada kadar segera. Dari Pakatan Rakyat, dari Barisan Nasional, dari kalangan pakar ekonomi, pentadbir, pakar pasaran untuk menangani krisis ini. Jawatankuasa ini antara lain hendaklah ditugaskan dengan peranan dan tanggungjawab memantau harga komoditi dan diberikan kuasa untuk melaksanakan langkah bersesuaian untuk mengurangkan dampak negatif selepas sebarang konsensus dicapai. Keempat, kerajaan perlu bersedia untuk memperkenalkan langkah-langkah penjimatan sekiranya harga minyak menyusut ke tahap lebih rendah dan kekal statik. Ini bermaksud keperluan memangkas projek mega, meneruskan perbelanjaan dalam bidang kritikal, penekanan hanya dalam bidang kesihatan, pendidikan, bantuan kemanusiaan termasuk mangsa banjir. Perlu diingatkan bahawa negara yang bergantung kepada hasil mahsul minyak seperti Norway yang mempunyai tata kelola pengurusan pentadbiran yang baik juga telah berada dalam bersedia untuk berdepan dengan kesan jangka panjang berikutan harga minyak yang rendah. Krisis banjir dan pengajarannya. Pengalaman kita amat memprihatinkan. Kalau ramai rakyat yang menjadi korban dan ada kelemahan di pihak yang bertanggungjawab, Persekutuan dan Negeri dalam menangani masalah dan krisis sebesar ini. Kita tahu tidak semua boleh disalahkan kepada pihak kerajaan, tetapi penyelarasan dan kecepatan menangani masalah ini yang berlaku hampir tiap tahun selama berabad
sukar kita mengerti mengapa langkah-langkah pemulihan terlalu perlahan. Kita harus kagum dan mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada badan-badan NGO yang datang beramai-ramai mengulur bantuan. Saya masih ingat brigade tentera Datuk Azmi yang memberikan taklimat kepada saya di Kuala Krai, melahirkan rasa terharu beliau kerana belum pernah beliau menyaksikan begitu ramai dan committed rakyat Malaysia dari pelbagai kaum, pelbagai agama turun dengan ikhlas membantu mangsa banjir, dalam konteks ini di Kuala Krai, tapi saya percaya di seluruh negara. Dan ini juga melibatkan beberapa kerajaan negeri, terutamanya Selangor. Kerana perbincangan saya dengan Menteri Besar Sudah Azmin, ternyata Selangor mendepani dan merupakan satu negeri yang merencanakan bantuan yang paling teratur dibanding dengan negeri lain. Saudara-saudara, zaman sukar menanti kita, kesan daripada perbelanjaan kerajaan yang bakal dikurangkan dan pertumbuhan ekonomi yang turut menguncup. Rakyat perlu kekal berjimat cermat dan jangan menambah hutang atau komitmen keuangan yang tidak perlu. Tatkala inflasi berterusan meningkat di saat penggajian kekal ditakut lama, rakyat akan berdepan dengan kesukaran ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan yang menjadi masalah terbesar. Dan seperti sebahagian sudah ikuti bahawa dalam paksi ucapan belanjawan Pakatan Rakyat yang saya sampaikan di Parlimen, isu kesenjangan pendapatan itu merupakan isu pokok, baik dasar ekonomi baru, sebelumnya dan sesudahnya. Kesenjangan pendapatan di kalangan yang maha kaya dengan miskin itu terus melebar, terutamanya di kalangan Melayu Bumiputera dan segelintir masyarakat India yang terpinggir di estate. Tatkala inflasi berterusan meningkat, justru itu kami menggesa kerajaan agar telus dan meramal ekonomi negara. Dalam meramal ekonomi negara dan meningkatkan usaha supaya wujudkan jawatankuasa yang melibatkan semua pihak untuk menangani krisis tersebut. Rakyat menantikan pengumuman Selasa ini oleh Perdana Menteri menangkap Menteri Kewangan dan menjangkakan usaha kerajaan persekutuan yang lebih serius dan bersungguh-sungguh untuk menstruktur semula belanjawan 2015.